Okey, bye. Assalamualaikum. Kitmanul waja' wa kitmanul musibah. Maksudnya, 3 perkara termasuk dalam khazanah ketaatan. Pertama, menyembunyikan sedekah. Kedua, menyembunyikan penyakit. Dan ketiga, menyembunyikan bala musibah. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Akademi Darul Hufaz Johor, sekolah tahfiz terbaik 2023. Pendidikan dari taska hingga peringkat menengah serta laluan ke Universiti Al-Azhar Mesir. Terletak di Skudai Johor, di Iktiraf Majlis Agama Islam Negeri Johor. Kelas berhawa dingin, tenaga pengajar berpengalaman dan fasiliti lengkap seperti kolam renang, asrama dan ruang surau. Daftar sekarang di talian 011 1128 4323 atau 017 796 8199. Bina masa depan bersama kami. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli 1 percuma 1 untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli 1 percuma 1 aktif. Pakej Daily, beli 1 percuma 1 aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli 1 percuma 1 aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya,
berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad, tertakluk kepada permalan syarat. Mari semua kami sambut dengan senyuman. Mari bersama penuh keriangan alami keajaibannya. Pesta Buku Antarabangsa Selangor kembali lagi dengan buku-buku yang berkualiti dan terkini, bertempat di Pusat Konvensyen MBSA dari 1 hingga 10 Disember 23. Alamilah keajaibannya. Selangor International terluburkan hati dan minat. Mengerjakan umrah dan fardu haji, pelancongan pelbagai destinasi, untuk perkhidmatan efisien yang mesra. DH Travel untuk anda. Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. 1000 mimpi berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang kepadamu,
dengar. Lazada ada, Diskaun gila jangan tak beli. Lazada ada, Shipping pantas lagi free. Lazada Macam-macam mesti kau jumpa. Hai Lina, kenapa tak pakai sarung tangan untuk ambil makanan kucing tu? Kita tak tahu bahan mentah apa yang digunakan tu. Alah, ibu ni makanan kucing jenama Power Cat keluaran Adabi. Wah, Power Cat, produk keluaran Adabi. Ya, ibu. Semua bahan mentah adalah dari sumber halal Thailand yang dijamin oleh Adabi. Power Cat juga berkhasiat si Oyen selera makan, jarang sakit dan najisnya tak berbau sangat. Tiada pengawet, tiada pewarna dan tiada tambahan garam. Alhamdulillah ada Power Cat untuk nasi Oyen. Power Cat, kucing sihat dan gembira. Wahai anak-anakku, ibu dan ayah teringin sangat nak naik kapal pelayaran Islamik. Hadiahkan ibu ayah dan pasangan tercinta anda pelayaran Islamik yang asli dengan barisan asatiza-asatiza hebat dalam menyaksikan keindahan lautan terbentang luas melalui krus mewah Costa Serena dari Itali. Musical Forum, konsert nasyid terapung, tazkirah dan solat berjamaah sambil nikmati matahari terbit dan terbenam. Daftar segera kerana slot hampir kehabisan. Daftar WhatsApp 012-775-0655 atau layari www.pelayaranislamik.com. Yang pastinya makanan halal. Masya Allah, Little Khalif dah 20 tahun. Bersempena sambutan ulang tahun ke-20, Little Khalif ingin mengajak anda seisi keluarga untuk sama-sama hadir dan memeriahkan Karnival Mega ulang tahun ke-20 Little Khalif bertempat di Astaka Taman Tasik Titi Wangsa, Kuala Lumpur pada 2 Disember 2023 bermula jam 9 pagi hingga 9 malam. Pelbagai acara menarik menanti anda. Jumpa anda di sana. Johor Bahru 106.2 FM. Abdul Rahman Al-Kawakibi, seorang tokoh ilmuwan yang banyak mengkaji sejarah negara Islam serta menyarankan pertemuan pemimpin Islam sedunia demi perpaduan dan kemajuan umat Islam. Beliau juga mencadangkan penubuhan sebuah organisasi antarabangsa yang menyatukan negara Islam. Al-Kawakibi dilahirkan pada 1271 Hijrah di Aleppo di utara Syria. Beliau anak seorang tenaga pengajar di Universiti Al-Umawi, Aleppo. Al-Kawakibi membesar sebagai seorang yang mencintai ilmu pengetahuan. Beliau mempelajari ilmu matematik dan tabi'i di samping minat bergaul dengan tokoh ilmuwan dan golongan sastrawan terkenal. Beliau bertugas sebagai pengarang di sebuah akhbar rasmi bernama Al-Furat sebelum menjadi ketua penulis berdaftar Mahkamah Syariah dan kemudian dilantik sebagai gubernur. Beliau pernah menerbitkan akhbarnya sendiri, Al-Syab, yang banyak membongkar dan membidas penyelewengan zaman pemerintahan kerajaan Uthmaniyah. Antara buku tulisannya yang tersohor ialah Ummu Al-Qura. Buku ini mengandungi cadangan pembentukan penubuhan sebuah organisasi antarabangsa menyatukan negara Islam untuk kebaikan Muslim dengan harapan mewujudkan dan memudahkan penyebaran ilmu pengetahuan antara dunia Islam. Barangkali penubuhan OIC adalah apa yang digambarkan oleh Al-Kawakibi dalam bukunya Ummu Al-Qura. Al-Kawakibi juga adalah seorang pembela kebebasan yang menegaskan bahawa cara untuk masyarakat Islam maju ialah melalui pendidikan. Beliau meninggal dunia pada 1902 ketika berumur 48 tahun. Kuala Terengganu 100.2.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk bersama para pendengar untuk petang ini alhamdulillah masih bersama Destinasi dan untuk rancangan Fas'aluna Tanyalah Kami membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media untuk anda boleh tonton di situ dan soalan pertanyaan kita akan buka talian WhatsApp konti di 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk petang ini alhamdulillah kita akan bersama untuk rancangan Fas'aluna Tanyalah Kami bersama yang berusaha Dr. Nir Ruskiman Abdul Samad, Fellow Utama Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Untuk petang ini ada di talian. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Doktor sihat ya? Alhamdulillah khair. Tamam. Alhamdulillah. Dan untuk petang ini bersama doktor kita akan membincangkan tentang petua kuat hafalan. Untuk petang ini kita bersama doktor dan sebagai mukadimahnya silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT dapat kita bersama pada hari ini untuk menyambung pengajian kita berhubung dengan kitab Ta'lim wa Ta'alim Tariq Ta'alum yang merupakan karangan Syekh Zarnuji. Dan saya kira kita akan khatamlah hari ini sebab hari ini hari terakhir saya. Ya doktor. Dan kita combine lah fasal dia, fasal yang ke-13 dan juga yang ke-14. Gitulah saya kira ya. Kita buat laju-laju dan habis dengan kitab Zarnuji ini. Ya doktor. Baik. Yang seterusnya, fasal yang seterusnya iaitu perkara yang boleh menguatkan hafalan ataupun kita kata tip lah. Tip. Sekarang orang gunakan istilah tip kan. Dalam bahasa dulu dia panggil petua je lah. Petua yang boleh menguatkan hafalan. Pertama, untuk kuatkan hafalan kita kena hafal lah. Rajin dan menghafal. Kalau kita rajin hafal, kita akan lagi kuat kita punya hafalan kita. Rajin membaca dan rajin menghafal, lagi kita asah kita punya hafalan kita, maka dia dengan sendirinya akan menjadi kuat hafalan kita. Apa lagi? Imam kata yang kedua ialah mengurangi makan. Ini kita sebut lagi pasal makan. Makan kena kurang makan. Kalau kita kurangkan makan, ia juga boleh membantu hafalan. Sebab itu kita tengok budak-budak tahfiz, salah satunya juga mereka ni kena puasa sunat Isnin dan Khamis paling kurang. Selain daripada sunat-sunat yang lain, Isnin dan Khamis kebanyakan pusat tahfiz, madrasah tahfiz, pondok-pondok pesantren dan sebagainya, mereka galakkan murid-murid mereka untuk puasa sunat Isnin Khamis. Salah satunya ialah kaifiatnya ialah dia akan mampu mengurangkan dia akan mampu menguatkan hafalan. Orang hafal Quran ni dia kena kuat hafalan dia. Dan salah satunya ialah dengan mengurangkan makan. Yang ketiga, Imam berkata ialah untuk kuatkan amalan. Yang ketiganya ialah mengerjakan salat malam. Mengerjakan solat malam. Nak kuat hafalan juga kena kerjakan solat malam. Salatul lail, tahajud kita kata, sembahyang malam. Bangun sembahyang malam boleh menguatkan hafalan. Dan yang keempat ialah qiraatul Quran. Membaca Al-Quran juga boleh membantu menguatkan hafalan.
Kalau kita kuat baca Quran, insya-Allah hafalan kita juga meningkat. Hafalan, kekuatan daya hafalan kita juga meningkat. Sebab itu kita lihat kadang-kadang orang tua-tua yang kuat baca Quran, dia ingatan dia kuat, bahkan tak nyanyuk. Tapi setengah orang tu disebabkan dia tak rajin, malas baca Quran, hafalan dia, ingatan dia pun lemah, berkurangan. Jadi ini salah satu cara yang dianjurkan oleh imam untuk menguatkan hafalan. 4. Baik, yang kelima berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak baca Quran, kita nak baca buku, kita ambil je. Imam kata bila kita ambil je buku, ambil Quran dan sebagainya, kita baca doa. Doa ini dia anjurkan. Mungkin doa ini bukan hadis tetapi adalah petua lah. Ulama-ulama kita, guru kita anjurkan, iaitu kita baca apa? Dia kata, Bismillah, Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, al-azizil karim, adada kulli harfin, kutiba wa yuktabu abadal abidin, wa dahrat dahirin. Itu doa yang dianjurkan oleh Nabi, oleh Imam Zarnuji, berhubung dengan bagaimana cara untuk menguatkan hafalan. Dan maksud dia apa tadi yang dia ajar tadi? Maksudnya ialah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Lepas tu Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini kita tahulah puji-pujian ni kan. La ilaha illallah wallahu akbar. Ini semua ayat-ayat yang kita selalu baca. Ini semua ayat-ayat yang selalu kita baca dan kita tulis. Allah Maha Suci, segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar, tiada daya dan upaya, la haula wala quwata illa, melainkan dengan pertolongan dari Allah yang Maha Luhur, Maha Agung, Maha Perkasa, Al-Aziz, Al-Aziz Al-Karim, Maha Mulia. Ada kulli harfin, sebanyak jumlah huruf yang ditulis. Ada kulli harfin, kutiba, yang ditulis, wa yuktabu, dan yang akan ditulis sepanjang zaman. Itu maksud doa dia. Jadi doa kita baca ini sebelum kita mulakan, kita baca buku, baca kitab, sebelum kita mula buka buku, baca kitab semua ni, kita baca doa ini yang dianjurkan oleh Imam Zarnuji. Ini kalau kita boleh hafal pun baguslah. Boleh hafal doa ini. Lepas tu apa lagi petua yang dia ajar? Petua yang dia ajar ialah membaca Al-Quran dengan melihat. Ini satu lagi petua dia ajar. Qira'atul Quran nazaran. Qira'atul Quran nazaran. Kita ambil Quran, kita baca Quran dan kita lihat mushaf dia tu. Mushaf dia tu kita lihat dan kita baca. Bukan baca daripada hafalan kita, tapi kita baca dengan menggunakan mushaf tu. Itu adalah satu cara untuk kita kuatkan hafalan. Kalau kita nak tasmih, tak nak baca Quran dengan hafalan, dengan mushaf, tak ada masalah. Boleh. Itu untuk kita melancarkan hafalan. Tetapi kalau dengan niat untuk kita menguatkan hafalan, maka kaedahnya ialah dengan cara kita mengambil Quran, qiraatul Quran nazaran. Kita ambil Quran dan kita baca dengan menghadap ataupun dengan melihat mushaf itu. Dan kemudian apa lagi yang Imam sarankan? Sebelum kita berehat satu lagi Imam sarankan ialah setelah semayang, setiap kali selesai semayang, wa yaqulu ba'da kulli maktubah, setelah selesai semayang kita baca doa apa? Amantu billahi al-wahidil ahad al-haq wahdah la syarikalah wa kafartu bima siwah. Ini doa yang diajar. Ini doa yang diajar selepas semayang. Iaitu, aku beriman kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha Tunggal, Esa, yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya, tidak syirik. Dan aku naik saksi
Dan aku tidak percaya kepada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang seterusnya ialah memperbanyakkan selawat wa yuksiru salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebanyak-banyaknya, kerana orang yang banyak berselawat itu juga boleh membantu menguatkan hafalannya. InsyaAllah lepas ini kita sambung lagi. Apa lagi perkara-perkara yang perlu kita lakukan untuk kita kuatkan hafalan kita, untuk kita jaga hafalan kita, dan kita nak elak daripada kita lupa apa yang kita pelajari. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Masalah Al-Quds bukan hanya masalah bangsa Palestina dan bangsa Arab saja. Namun permasalahan bersama umat Islam dimanapun mereka berada. Di belahan bumi utara, selatan, timur dan juga barat. Al-Quds merupakan kiblat pertama umat Islam. Bumi tempat dilahirkannya nabi-nabi pilihan. Kota ketiga yang diberkahi dan dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menjadi arena jihad di jalan Allah. Ini Al-Quds telah dicaplok Zionis rahmatullah alaihi dan telah diyahudikan terang-terangan, dibantai dan diusir. Bahkan masjid suci Al-Aqsa akan mereka robohkan. Wahai umat Islam, bangkitlah kalian. Sungguh telah tiba saatnya untuk berjihad. Detik bahaya telah berdentang. Al-Quds, Al-Aqsa, Palestina. Tanpa terdengar panggilan suci, menyerukan jiwa muslim sejati. Tanpa terdengar panggilan suci, menyerukan jiwa muslim sejati. Sambut semangat membebaskan negeri, tanah bersara suci para nabi. Sambut semangat membebaskan negeri, tanah bersara suci para nabi. Panggilan suci, bebaskan negeri Palestina, Palestina. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna Taniyalah Kami. Dan untuk rancangan Fas'aluna Taniyalah Kami masih bersama Yang Besar Dr. Ni Roskeman Abdul Samad, Fellow Utama Pusat Kajian Syariah Undang-Undang Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia, masih mensyangkan dari kitab Ta'lim Muta'alim Tariq Ta'allum, Petua Kuat Hafalan untuk petang ini. Dan untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini bersama Dr. Ni, kita nak sambung kembali. Mungkin ada satu yang ada para pendengar bertanya, katanya tertinggal yang pertama. Apa yang pertamanya, Doktor? Mungkin boleh ulang kembali satu tu, lepas tu kita sambung kembali. Silakan, Doktor. Ya, yang pertama ialah kena hafal. Kena rajin hafal, rajin belajar. Itu yang pertama. Kalau kita rajin belajar dan rajin menghafal, dia juga akan menguatkan hafalan.
Kalau kita tak nak, kalau kita malas hafal, dia tak akan kuatlah hafalan kita. Jadi salah satu cara untuk menguatkan hafalan ialah dengan rajin menumpukan perhatian dalam pelajaran kita dan hafalan kita. Kita kena rajin mengambil masa, atau kita kata meluangkan masa untuk menghafal. Baik, ada lagi tip-tip untuk menguatkan hafalan. Imam Zarnuji kata salah satunya juga ialah dengan makan anggur merah, kismis lah ni. Setiap pagi sebelum makan apa-apa, ini biasa budak-budak kita makan kan dekat tafi dan sebagainya. Makan anggur dapat menguatkan hafalan dan dapat juga menyembuhkan bermacam-macam penyakit. Dan salah satu juga boleh menguatkan hafalan ialah dengan meninggalkan maksiat. Jangan kita buat maksiat. Kalau kita buat maksiat, dia akan menghilangkan hafalan kita. Jadi kita lupa. Ini kita ingatlah peristiwa bagaimana Imam Syafi'i, kata-kata yang terkenal sekali kan, yang selalu saya kira orang ramailah budak-budak belajar dia hafal ini kan, syakautu ila waqi'aisul hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka aku bertanya kepada guruku Waqi' tentang buruknya hafalanku, macam mana nak buat. Maka guruku kata ila tarkil ma'asi, hendaklah kau tinggalkan melakukan dosa, melakukan maksiat. Kalau yang baik ini fa'inal hifza, ada yang kata yang lain fa'inal ilma kan. Jadi yang ni fa'inal hifza fadlu min Allah, sesungguhnya hafalan itu ialah anugerah Allah, wa fadlullahi la yu'atil ma'al asi, dan kelebihan ataupun anugerah Allah SWT itu tidak akan diberikan kepada orang yang berdosa. Orang yang berdosa tidak diberikan pertolongan Allah Ta'ala, anugerah Allah SWT. Jadi kerana itu Imam Syafi'i berpesan supaya kita menjauhkan diri daripada melakukan dosa, kerana dia boleh juga menjadi kita kurang hafalan kita, lemah hafalan kita, ataupun terlupa kita. Yang seterusnya juga ialah banyak memikirkan urusan harta. Ni kita banyak sangat duk fikir harta kita, banyak sangat menghabiskan masa kita dengan keduniaan. Dia juga boleh menjadikan kita kurang kuat hafalan kita. Dan yang seterusnya ialah banyak bekerja, terlalu kerja sibuk dengan kerja-kerja duniawi ini juga boleh menjadikan kita tumpul hafalan kita. Ini antara perkara yang disebut oleh pengarang ini. Bukan bermaksud, beliau kata tidaklah bermaksud orang yang berilmu itu jangan bekerja, tidak. Tetapi orang yang terlalu mengejar keduniaan boleh menjadikan dia juga tumpul tentang urusan hafalan dia. Kita kena faham juga, kadang-kadang kalau kita tengok kalam-kalam ulama ini, kita nampak seolah-olah mereka tidak menyuruh kita bekerja contohnya. Kita faham begitu, tapi tidak itu yang dimaksudkan. Kalau kita baca syarah-syarah yang ditulis berdasarkan matan-matan, kita temui bahawasanya yang dimaksudkan ialah sebenarnya ialah dalam konteks berlebih-lebihan dengan urusan-urusan yang melalaikan kita daripada hafalan kita, daripada ilmu kita. Kerana orang mukmin ini dia sepatutnya tidak risau tentang rezeki dia. Orang mukmin, apatah lagi orang alim ulama, penuntut ilmu, insya-Allah jangan dia risau tentang rezeki dia. Rezeki dia untuk dia hidup, untuk dia makan, minum sekadarnya telah dijamin oleh Allah SWT. InsyaAllah akan ada rezeki dia. Cuma kalau dia nak bermewah-mewah itu bukan sepatutnya lah bagi orang penuntut ilmu. Tetapi kalau untuk rezeki untuk makan, minum itu insya-Allah akan ada yang Allah Ta'ala uruskan untuk orang yang sebegini, orang yang menghabiskan masanya menuntut ilmu. Baik, yang seterusnya juga ialah mengerjakan solat dengan khusyuk. Semayang kita biar khusyuk.
Sembahyang kita biar khusyuk. Jangan sembahyang kita lalai. Kalau kita lalai, dia juga tidak membantu dalam ingatan kita. Jadi salah satu cara untuk membantu menguatkan hafalan kita ialah dengan cara menumpukan solat kita dengan sebaiknya agar kita dapat mencapai apa yang dikatakan sebagai khusyuk dalam solat. Baik, itu antara perkara yang baiklah untuk kita orang kata untuk kita ingatkan ataupun menguatkan ingatan. Adapun yang beliau sebut tentang perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita lupa, ini tips mana tips, bukan kata hadis ke apa, tak, ini tips apabila petua. Bila kita kata petua ni ialah apa yang diamalkan oleh orang dahulu. Tajribah kita kata. Mujarab. Experience, pengalaman orang-orang zaman dulu. Mungkin pengalaman orang ni berbeza-beza. Ada orang betul, ada orang tak betul. Ada orang okey je, ada orang tak okey. Macam kita kata pengalaman orang minum kopi. Kan? Ada orang kata jangan minum kopi kalau malam-malam nak tidur, nanti tak boleh tidur. Tapi saya minum kopi dekat nak tidur. Saya minum kopi tidur je. Tidur nyenyak je. Tidur nyenyak je. Kan orang kata tak boleh, nanti kalau minum kopi dia ada kafein lah pun, nanti mata tak tegak, mata tak boleh nak tidur. Tapi maksud lain-lain orang lain lah pengalaman dia kan. Ini yang disebut oleh imam ini ghaliban. Orang kata kebanyakan orang begitulah, ataupun aglabiah ni begitu. Baik, yang ni yang disebut oleh Imam Zarnuji, betul-betul untuk ingat hafalan. Ada pun yang untuk lupa, kita katakan jangan cuba kita elak buat-buat benda yang boleh melupakan hafalan. Salah satunya ialah membaca tulisan di kuburan. Bagi dia tak galakkan lah baca tulisan di kuburan. Boleh boleh menjadikan kita ini lupa hafalan kita. Melihat orang dipancung, orang pancung kan, orang bersalah pancung orang yang kena hukum bunuh tu, kita pergi tengok. Jadi itu antara perkara boleh memberi kesan lupa kepada kita. Dan banyak lagi lah dalam kitab ni. Saya rasa saya tak perlu sebut semualah, banyak sangat. Kita masuk juga kepada bab yang akhir. Saya nak masuk bab yang akhir sebab hari ni kita nak khatam yang ni. Saya lompat-lompat ni. Yang lain-lain tu kalau ada rezeki kita boleh sambung lagi dan explain lagi. Tapi untuk yang kali ini, pasal yang ketiga ialah perkara yang boleh mendatangkan rezeki. Ini benda yang menarik juga. Bagi penuntut ilmu, apa yang kita boleh buat untuk kita mendatangkan rezeki. Rezeki, menjemput rezeki orang kata sekarang kan. Dan apa juga yang boleh menghalang rezeki daripada datang. Dan apa yang boleh menambah umur, dan apa juga yang boleh mengurangkannya. Ini jadi 4 benda dalam fasal ni. Satu, menambah rezeki. Yang kedua, menghalang rezeki datang. Yang ketiga, menambah umur. Yang keempat, boleh mengurangkan umur. Walaupun benda ni ala kulli hal kita kata bukanlah melawan takdir Allah Ta'ala, tidak. Tapi ini adalah juga termasuk dalam takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, satu perkara yang disebut di sini yang boleh mengundang rezeki, menjemput rezeki ialah pertama sekali ialah hendaklah dia tidak melakukan dosa. Orang yang berdosa, orang yang melakukan dosa juga akan terhalang rezeki daripada datang kepada kita. Tetapi jika dia tidak melakukan dosa dengan sengaja, maka insya-Allah rezeki mudah datang. Dan salah satu dosa yang dia sebut di sini yang sepatutnya kita elak daripada lakukan, yang biasa manusia lakukan, ialah dosa kerana berdusta. Dosa kerana kita bercakap bohong. Apabila kita bercakap bohong, maka Allah Ta'ala akan menghalang rezeki daripada sampai kepada kita. Sebab itu ada kata-kata yang menyebut dusta ataupun bercakap bohong itu boleh menyebab kepada kefakiran. Bercakap bohong itu boleh menyebab kepada kefakiran, boleh menyebab kepada kemiskinan.
Jadi elaklah kita daripada bercakap bohong kerana dia juga boleh mengundang kepada kemiskinan. Baik, kita berehat dulu. InsyaAllah lepas ni kita sambung lagi. Baik, Doktor. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor, atas pencerahan. Dan untuk waktu ini, kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi kembali selepas ini. Tu setia bersama kami, Hania, di Destinasi IKIM. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasi terbaik. Di pandangan mata, dalam budi, dalam kata-kata, dia Muhammad bil Quran, waj'alhu lana lagu-lagu yang jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Fas'aluna Tanyalah kami, dan masih bersama yang berusaha Dr. Nir Uskiman Abdul Samad, Fellow Utama Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Masih membincangkan daripada kitab Ta'lim Al-Muta'allim Tariqat Ta'allum, Petua Kuat Hafalan, dan untuk waktu ini bersama Doktor kita akan sambung kembali, dan bersama para pendengar juga boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini bersama Doktor kita sambung kembali. Silakan Doktor. Baik, yang seterusnya, terima kasih Mona. Yang seterusnya, apakah yang boleh kita lakukan untuk mengundang rezeki ataupun yang kita boleh elakkan daripada menjauhkan rezeki? Satunya ialah tidur pagi boleh menyebabkan miskin harta dan juga miskin ilmu. Ini petua beliau. Dia kata jangan tidur pada pagi. Kadang biasa kita bangun subuh kita terus tidur kan. Itu dulu pun pernah dah orang sebut. Orang kata, orang tua kata jangan tidur pagi lepas subuh. Tak elok tidur, dia boleh menyebabkan kemiskinan, kefakiran. Tapi kalau kita tanya ada hadis ke? Hadis tak adalah. Kita mungkin tak jumpa lah, setahu saya wallahualam, saya tak tahulah jumpa ke tidak. Tetapi hadis yang suruh berpagi-pagi mencari rezeki itu ada. Berpagi-pagi mencari rezeki itu memang ada. Tidak ada pula yang suruh kita, yang melarang kita secara jelas tidur di awal pagi, lepas subuh tidur, tidak ada secara yang pasti wallahualam. Tapi berpagi-pagi mencari rezeki di awal pagi itu digalakkan, ada hadisnya. Jadi cubalah kita elak daripada selalu tidur selepas subuh, selepas solat subuh kita tidur, dan cuba elakkan. Ada yang kata jangan tidur di awal sangat, nak tidur lewat-lewat sikit boleh. So awal pagi tu, subuh tu mungkin dikhususkan dengan ibadat, baca Quran, zikir dan sebagainya. Kalau dalam bidayah
Hidayah Imam Ghazali, beliau menyarankan supaya kita tidak bergerak keluar daripada masjid sehinggalah matahari naik, sehinggalah kita kata tiba terbitnya matahari atau masuk waktu syuruk. Tapi kita yang bekerja kerajaan ni tak boleh lah nak tunggu syuruk pukul 7, 10 kan. Kita nak bergegas ke pejabat. Kecuali hari Sabtu dan Ahad mungkin ada kelapangan, kita boleh buat, kita buat. Tetapi kelebihan yang kita tak dapat ialah apabila kita tidak lagi melazimi apa yang disarankan oleh para alim ulama supaya berada di dalam masjid, berada hingga matahari naik. Ini yang kita gagal buat lagi lah sekarang, melainkan sebahagian daripada kita yang mungkin Allah beri kelebihan waktu, boleh lewat datang kerja dan sebagainya. Orang pencen mungkin boleh, yang belum pencen mungkin susah sikit. Baik, wallahu alam. Yang seterusnya juga yang kita kena elak ialah tergesa-gesa keluar dari masjid setelah subuh, juga dapat menghambat rezeki. Ini yang saya sebut tadi kan. Ini disebut dalam Imam Ghazali sebut dalam Bidayah Hidayah pun benda yang sama. Benda yang sama, iaitu kita kalau boleh lepas subuh kita lamakan masa kita berada dalam masjid. Yang seterusnya ialah terlalu awal berpagi-pagi pergi ke pasar. Ini petua beliau kata jangan pergi ke pasar pagi-pagi sangat. Ini wallahu alam, kalau orang tanya hadis memang tak ada hadis lah. Saya tak tahulah ada hadis ke. Tapi kalau pergi ke pasar tu adalah doa-doa yang sepatutnya kita sebaik-baiknya kita baca. Tapi kalau orang kerja di tempat pasar macam mana, memang pasal lah dia pergi-pergi kan memanglah sebab memang kerja dia kan. Tapi bagi kita ada orang kata kalau tak pergi-pagi susah, nanti jam lah apa, itu bergantung pada keadaan masing-masing. Baik, yang seterusnya yang beliau kata yang juga boleh menghambat rezeki ialah tidur dengan keadaan telanjang. Ini tidur dalam keadaan telanjang. Telanjang bogel, tidur malam di dalam keadaan tidak memakai pakaian. Boleh mengundang, menghambat rezeki. Kencing, membuang air kencing dengan telanjang juga tak boleh. Dia tidak suka, dia tak galak. Makan dalam keadaan berjunub. Makan sambil okey. Panggil kedua orang tua dengan namanya. Ini juga biadab lah ni. Ini yang biadab. Panggil nama ayah kita. Muhammad panggil Muhammad. Itu biadab. Dia pelempang anak macam ni. Kalau panggil ayah ke abah ke walid ke daddy ke papa ke whatever kan. Tapi panggil nama ayah dia. Jadi itu tak ada adab. Itu boleh menghambat rezeki, menjauhkan rezeki daripada datang. Yang seterusnya juga disebut di sini wuduk di tempat buang kotoran. Ini pun satu benda yang tak elok. Di tempat bilik najis pun, bilik tandas pun, di situ juga kita ambil semayang. Ini satu benda yang dia tak galakkan lah. Tapi hari ni nak buat macam mana, bilik air kita pun di situ jugalah paip air tempat kita ambil wuduk kan. Banyak ke rumah begitulah. Suni ahakaza. Begitulah dia buat rejerai keciptanya hari ini. Membiarkan laba-laba di dalam rumah. Laba-laba, sawang laba-laba tu kita tak buang. Memperlekehkan ataupun mensia-siakan salat sehingga luput waktunya. Kita main-main, kita tidak mengambil berat tentang salat. Ini juga tidak menjauhkan rezeki kita. Banyak benda yang boleh menjauhkan rezeki kita ni. Jadi kita kena jaga. Kena jaga kalau kita nak rezeki datang pada kita, maka kita kena jaga benda-benda yang disebut oleh imam ini. Walaupun kita kata ini tak ada hadis dan sebagainya, tapi ini adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh para alim ulama. Bangun pagi-pagi itu diberkati dan boleh menambahkan nikmat rezeki.
boleh mengundang rezeki. Bangun pagi-pagi, ini kita sebut dah 10 ni. Bangun pagi-pagi. Ini adalah salah satu daripada keberkatan orang yang bangun pagi, boleh mengundang rezeki. Dan apa lagi? Solat duha juga dapat mendatangkan rezeki. Ini juga solat duha. Ramai yang ni orang tahu solat duha ni mendatangkan rezeki. Kadang-kadang dia solat duha tu sehingga dia mengabaikan tanggungjawab dia. Itu pun tak boleh. Tak boleh. Kalau kita kerja di pejabat, sembahyang duha pukul 9 ke, pukul 10 ke, kita jaga kaunter customer service, orang ramai, kan, orang hari-hari ramai, kita tinggal je orang customer service tu, kita tinggal pergi mana? Pergi solat duha. Tak boleh. Solat duha tu sunat je. Melayani orang pekerja tu, itu rezeki, itu ialah tanggungjawab kita sebagai pekerja. Kita dibayar gaji. Kalau hari tu kita tak boleh solat duha sebab memang tugas kita, maka tugas kita itu lebih utama, itu wajib bagi kita. Dan kita minta Allah Ta'ala ganti bagi rezeki lebih banyak lagi daripada kita solat duha. Itu Allah Ta'ala boleh. Kita kadang kita jadi agak mechanical. Orang kita ni terlalu mechanical. Mechanical macam mana? Mechanical maksudnya kalau dia buat A, mesti dapat A. Kalau dia solat solat duha, mesti murah rezeki. Tak semesti. Jangan kita ingat itu mesti. Tidak semesti. Kalau kita solat duha pun Allah SWT tak nak bagi murah rezeki, tak murah rezeki juga. Tetapi itu satu cara. Kadang-kadang rezeki kita lebih boleh murah dengan kita buat benda lain. Dengan kita menjalankan tugas kita di pejabat itu dengan lebih baik. Dengan kita menyelesaikan hutang kita dengan orang, murah rezeki kita. Kadang-kadang orang berhutang dengan kita ni banyak. Kita berhutang dengan orang ni banyak. Sana berhutang, sini berhutang, sana berhutang. Tapi kita tak ada usaha untuk kita bayar hutang dengan orang. Kita ingat kita boleh tambah rezeki kita dengan cara sunat duha. Semayang duha. Duha tu sunat. Bayar hutang orang tu wajib. Yang kita berhutang dengan orang tu kita kena bayar. InsyaAllah dengan kita rajin bayar hutang orang, InsyaAllah Allah akan bagi murah rezeki kita, orang yang bayar hutang orang. Baik, saya kira kita sudah sampai ke hampir penghujung. Mungkin kita layan 1-2 soalan, Mona. Ya, Doktor. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor. Dan untuk waktu ini di WhatsApp konti 0112900404 ada yang bertanya, Doktor dan Negeri Sembilan, adakah pantang larang kuat hafalan? Tadi disebutkan yang pantang larang untuk kita menghafal ni salah satunya dikatakan tadi, kalau ingat tadi kan, jangan melakukan maksiat. Kalau kita lakukan maksiat boleh menghilangkan hafalan kita. Jangan melihat tulisan di kuburan, kan, tengok di batu nisan tu. Kadang setengah orang dia suka tengok, baca semua tulisan-tulisan dekat batu nisan. Itu antara cara ikut petua Imam Zarnuji ni boleh mengurangkan hafalan. Boleh mengurangkan hafalan. Ataupun menyibukkan diri kita melampau-lampau dengan urusan dunia, sehingga mengabaikan ilmu. Itu juga boleh merosakkan amalan kita. Baik, Doktor. Dan ada satu soalan lagi untuk waktu ini di FB Live Ikim FM dari Muhammad Khair bertanya, Doktor, ada katanya kena pantang makan makanan tertentu untuk senang hafal Al-Quran. Dan ada katanya umur dah tua tak boleh nak belajar dan hafal Al-Quran. Betulkah kefahaman sebegini, Doktor, dalam masyarakat? Baik, ada makanan tertentu ni, ada yang disarankan. Di sini pun disebut makan kismis, makan apa benda-benda ni yang boleh menguatkan hafalan. Kalau yang makan yang boleh kuatkan hafalan, ada juga makanan yang boleh menjadikan hafalan kita lemah. Kan? Tadi ada disebut, saya ingat, dia antara perkara yang boleh, makanan yang boleh melemahkan hafalan. Jangan kita makan benda apa tadi, ada dia sebut kan, saya pun tak ingat. Apa makanan yang boleh, tak apalah, yang saya ingat antaranya ialah
makan apple kecul. Apple yang di ni kan, yang di itu pun tak elok bagi dia. Ataupun tadi dia sebut tadi boleh melafalkan hafalan ialah melihat orang dipancung kan. Makanan saya tak ingatlah ada makanan yang boleh pantang makan yang boleh melupakan tu, yang menguatkan hafalan tu banyaklah kan. Banyak makan hafalan, banyak makan kismin, banyak makan apa benda-benda yang seperti dia lah, misalnya madu dan sebagainya. Wallahualam. Baik doktor. Dan ada kata umur pun tak boleh hafal. Saya sendiri pun pernah dengar orang kata tua susah hafal. Dari segi kekuatan nak hafal tu memang betul lah, orang tua ni bukan saja hafalan yang tak kuat, apa saja badan dia pun dah tak kuat dah. Fizikal. Mata dia tak kuat, lutut dia tak kuat, mata dia tak kuat, telinga dia tak kuat. Jadi semua sekali dia dah tak kuat dah. Termasuklah yang tak kuat juga ialah hafalan. Yang tu yang kita sebut di awal dulu. Kan? Memahat al-hifz, memahat di batu tu, memahat hafalan masa muda itu kan naqsh fil hajar kan. Naqsh al-hajar kan. Seperti memahat pada batu. Tapi kalau hafal dah tua ni seperti mana memahat ataupun menulis di atas air kan, daunnya macam tu, dia tak kuat hafalan. Betul lah tu. Tetapi itu tidak menafikan bahawasanya kalau kita berusaha walaupun dalam usia yang tua, kita masih boleh hafal Quran. Jangan give up. Boleh hafal Quran, tapi kena rajin. Kalau orang muda 10 kali hafal dah boleh ingat, kita mau 100 kali hafal mau boleh ingat. Jadi kena usaha lebih usaha tu kena lebih. Bukan berkata tak boleh. Jangan kita kata tak boleh. Kalau Allah nak kan boleh. Tetapi kita kena rajin usaha. Usaha kita kena lebih daripada orang muda. Orang muda hafal 100 kali, kita mungkin 200 kali. Orang muda baca 100 kali dah ingat, kita mungkin mau 300 kali. Begitulah. Jadi usaha kena lebih. Bukan kata tak boleh. InsyaAllah orang tua pun boleh, tetapi dia kena usaha lebih daripada orang muda. Wallahualam. Baik doktor, alhamdulillah. Ada mungkin soalan terakhir doktor, ada yang baru hantar sekarang berkata, kalau selalu tak pernah cukup, apa yang boleh saya amalkan untuk mencukupi rezeki saya? Baik, kalau selalu harta kita tak cukup, rezeki kita tak cukup, pertama kita kena lihat dalam kehidupan kita, adakah rezeki kita itu bukan hak milik kita. Cuba kita lihat, adakah dalam rezeki kita itu, lingkaran rezeki kita itu bukan harta yang bukan milik kita. Contoh yang saya sebut tadi ialah hutang. Kita berhutang dengan orang. Cuba tengok, ada tak hutang kita dah tak bayar lagi hutang? Walaupun 5 sen, 10 sen pun kita kena tengok, cek. Ada tak hutang kita tak bayar dengan orang? Hutang lama pun tak kira. Kita kena tengok. Kalau ada, kita bayar. Kalau kita rasa minta halal, kita pergi minta halal. Tolong halal. Yang kedua, zakat. Zakat kita bayar ke tak? Zakat pendapatan kita bayar. Kita kena bayar zakat kita. Dia boleh menghalang rezeki daripada datang ke. Banyaklah benda-benda lain juga yang boleh menghalang rezeki yang datang daripada kita. Dan salah satu amalan yang kita boleh lakukan untuk mendapat rezeki yang mencukupi rezeki kita disebut tadi ialah kita berpagi-pagi mencari rezeki. Orang kita sekarang ni subuh pun lewat bangun. Banyakkan budak-budak muda subuh. Sekarang subuh pukul 7 matahari dah naik. Kadang orang kita budak-budak pukul 7 tak bangun lagi. Kan? Anak muda sekarang ni mana-mana rata-rata jarang. Itu boleh menghambat rezeki kita. Kita nak rezeki datang banyak, kita kena bangun pagi-pagi. Bangun pagi-pagi. Dirikan solat di awal pagi subuh. Bangun insya-Allah. Dan amalkan perkara yang dia disebutkan dari solat duha dan sebagainya. Baca banyakkan surah Waqi'ah dan sebagainya. InsyaAllah Allah akan murahkan rezeki kita. InsyaAllah. Amin. Saya kira majlis kita ni bukan bicara pasal rezeki, bicara pasal